Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Junid Yasir, pelajar sarjana Teknologi Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, akan membincangkan berkenaan dengan aplikasi teori kepimpinan kontingensi dalam kalangan pemimpin abad ke-21. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan teori kontingensi? Teori kontingensi ataupun kita namakan ia teori situational. Ia berasal daripada perkataan Latin iaitu contingentum yang bermaksud berlaku atau mungkin. Ini adalah takrifan daripada Douglas Harper pada tahun 2003. Dan pada akhir abad ke-14, teori kontingensi bermaksud bergantung kepada keadaan. Yang kedua, mengapa? Mengapa teori ini dinamakan teori kontingensi? Sebenarnya, ia merujuk kepada kepimpinan yang bergantung kepada situasi atau berlakunya sesuatu peristiwa. Pemimpin bertindak atau memberi pengaruh kepada ahli kumpulan bergantung kepada situasi tertentu. Dan teori ini mengatakan bahawa tidak ada cara yang terbaik untuk mengatur organisasi, memimpin syarikat atau membuat keputusan. Dan sebenarnya teori ini dikembangkan oleh Fred Fiedler. Fiedler percaya bahawa gaya kepimpinan seseorang hasil pengalaman mereka sepanjang hayat dan oleh itu sangat sukar untuk diubah. Fiedler berpendapat bahawa seseorang harus menumpukan perhatian untuk membantu orang memahami gaya kepimpinan mereka dan bagaimana memadankan gaya itu dengan situasi tertentu daripada mengajar orang tentang gaya kepimpinan tertentu. Fiedler mengembangkan skala rakan sekerja paling tidak diutamakan untuk membantu seseorang memahami gaya kepimpinan mereka yang spesifik. Dan menurut Fiedler, kerana tingkah laku kepimpinan itu adalah tetap dan tidak berubah, keberkesanan hanya dapat ditingkatkan dengan menyusun semula tugas atau mengubah jumlah kekuatan yang dimiliki pemimpin atas faktor-faktor seperti gaji, tindakan disiplin dan juga kenaikan pangkat. Yang ketiga, siapakah yang mempelopori teori kontingensi ini? Sebenarnya ia dipelopori oleh Fred Edward Fiedler yang lahir pada 13 Julai 1922 di Vienna, Austria. Kemudian pada tahun 1938 beliau berhijrah ke Amerika Syarikat ataupun US. Beliau memperolehi master dalam psikologi dan juga memiliki ijazah PhD ataupun kedoktoran dalam psikologi klinikal. Dan sebenarnya teori kontingensi ini mula diperkenalkan pada tahun 1967. Dan dalam situasi yang bagaimanakah gaya kepimpinan ataupun teori kontingensi ini boleh digunapakai ataupun diaplikasikan? Sebenarnya, teori kontingensi ini ia berkenaan dengan gaya kepimpinan seorang pemimpin dan juga mengenai dengan kawalan situasi. Dua faktor utama yang berkenaan dengan teori kontingensi ini adalah kepribadian pemimpin dan sejauh mana pemimpin boleh mengawal sesuatu keadaan. Contohnya, apabila sesebuah negara itu dilanda dengan bencana alam seperti banjir, kebakaran dan yang terbaru adalah pandemik iaitu COVID-19. Dan dalam situasi ini, hubungan pemimpin anggota biasanya menjadi kelam kabut. Tugasnya tidak tersusun dan situasi tidak terkawal. Dan oleh itu, siapakah contoh terbaik pemimpin yang mengamalkan teori kontingensi
pada abad ke-21 ini. Tak lain tak bukan adalah Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham bin Abdullah. Beliau dilahirkan pada 21 April 1963 di Sepang, Selangor dan dilantik menjadi Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia pada 1 Mac 2013. Beliau dinamakan sebagai antara doktor terbaik dunia oleh China Global TV Network berdasarkan kewibawaan beliau menangani krisis COVID-19 sehinggakan Malaysia antara negara terbaik di dunia dalam menangani wabak COVID-19. Dan pada 12 Januari 2021, proklamasi darurat yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menangani pandemik COVID-19 dilakukan. Pemimpin untuk mengarahkan aktiviti kumpulan biasanya tidak mengenali orang bawahan secara peribadi. Ini jika berlakunya keadaan darurat. Oleh itu, sesiapa pemimpin yang berorientasikan tugas dapat menyelesaikan sesuatu tugas terbukti menjadi pemimpin yang paling berjaya. Dan sekiranya pemimpin itu bertimbang rasa ataupun kita namakan dia sebagai berorientasikan hubungan, mereka mungkin membuang banyak masa dalam bencana sehingga perkara-perkara di luar kawalan dan hilang nyawa. Inilah contoh yang diamalkan oleh beliau dalam mendepani pandemik seperti COVID-19 ini. Dan semestinya teori kontingensi ini masih boleh diguna pakai oleh pemimpin-pemimpin abad ke-21 untuk menangani krisis yang besar yang sedang melanda pada masa kini. Sebagai kesimpulan, tiada satu gaya kepimpinan yang terbaik di dunia ini kerana ianya bergantung kepada situasi yang berlaku. Dan pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang boleh mengubah gaya kepimpinan mereka mengikut situasi yang dihadapinya. Syabas saya ucapkan kepada Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham bin Abdullah kerana menjadi pemimpin idola saya yang mengamalkan teori kontingensi pada abad ke-21 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.